Assalamualaikum semua anak-anak murid cikgu. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat. Okey, cikgu ingin ucapkan selamat datang ke kelas Cikgu Roslita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua hari ni? Tema kita sama juga seperti yang sebelum ini, iaitu tema kekeluargaan. Okey, tema kekeluargaan. Unit 1, siapa? Pantas. Dan objektif kita pada malam ini ialah kamu dapat bercerita dengan menggunakan simpulan bahasa, membina ayat berdasarkan simpulan bahasa yang dipelajari. Untuk topik kali ini, kamu boleh buka muka surat 5 di dalam buku teks kamu, muka surat 5. Perhatikan di mana berkisah suasana Nabila dan Nasri bersama ibu bapanya di dalam sebuah rumah, iaitu konsep kekeluargaan di mana keluarga Nabila dan Nasri. Mari kita sama-sama membacakan dialog keluarga Nabila. Okey, petikan ini berkisahkan sebuah keluarga yang melibatkan Nabila, Nasri, ibunya dan ayahnya. Okey. Nabila dan Nasri sedang beradu kepantasan membina bangunan dengan blok plastik. Mereka dibantu oleh ibu dan ayah. Okey, kita terus kepada dialog mereka ya. Wah, cantiknya abang. Kalau begitu, kemenangan tentu dalam tangan abang. Ya, Nabila. Mari kita menyiapkannya bersama-sama. Nabila, kamu masih ada peluang. Kamu jangan mudah putus asa. Betul, Nabila. Kamu ada bakat. Bangunan yang kamu bina sungguh menarik. Okey, begitulah di antara perbualan Nabila, Nasri, ibu dan ayahnya. Okey, kita lihat petikan di bawah. Ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Mereka mahu Nabila terus berusaha. Setelah mendengar kata-kata semangat daripada keluarganya, Nabila dengan hati wajar terus menyiapkan binaan bangunannya. Akhirnya, Nabila berjaya menyiapkan bangunannya. Dia berasa besar hati. Air muka Nabila sungguh ceria. Ibu dan ayah mengucapkan tahniah kepada Nasri dan Nabila. Mereka buah hati Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Okey, itu adalah petikan siapa? Pantas. Okey. Seterusnya, kamu lihat pada petikan tersebut terdapat perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Kamu lihat pada petikan tersebut terdapat tulisan atau perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Perkataan tersebut adalah simpulan bahasa. Terlebih dahulu, cikgu ingin menerangkan kepada kamu apakah itu simpulan bahasa. Mari sama-sama cikgu terangkan kepada kamu apakah yang dimaksudkan simpulan bahasa. Apa itu simpulan bahasa? Simpulan bahasa merupakan peribahasa yang paling ringkas dan biasanya terdiri daripada dua perkataan. Berikutnya, simpulan bahasa digunakan untuk menjelaskan lagi maksud sesuatu pengucapan dengan membawa erti yang mendalam. Okay, maksudnya di sini, simpulan bahasa itu dia mempunyai maksud yang tersembunyi, tersirat. Contohnya buah hati. Buah. Okey, macam kamu tahu buah apple, buah cempedak, buah betik. Okey, itu buah. Hati. Hati kamu. Hati ayam, hati manusia.
Okey, itu yang kamu tahu. Tapi sebenarnya maksud tersirat bagi buah hati ialah, okey, apa dia? Buah hati itu ialah kekasih. Okey. Orang yang seseorang yang disayangi itulah kekasih. Okey, selain itu, tadi cikgu bagi contoh anak angkat. Anak yang diangkat. Bukan. Maksudnya bukan anak yang diangkat. Tetapi maksudnya ialah seseorang yang dijaga di dalam keluarga itu seperti anaknya sendiri. Okey, anak itu bukan dari darah dagingnya. Okey, dia anak orang lain. Ibu bapa kamu jaga seperti anak sendiri di dalam keluarga kamu dan anggap sebagai anak angkat. Okey. Seterusnya, kandungan simpulan bahasa adalah berlainan daripada makna perkataan yang membentuknya. Okey, ini maksudnya yang tadilah cikgu cakap. Buah hati, bukan maksud buah, bukan maksud hati. Dia ada maksud tersirat dia. Okey, kamu tak boleh menterjemahkannya dari segi perkataan, tapi kamu boleh menterjemahkannya dengan maksud tersirat. Okey, kita lihat apakah contoh lain bagi simpulan bahasa. Okey, contoh simpulan bahasa. Okey, ada bakat. Ada bakat. Okey, maksudnya kalau kamu rasa ada bakat. Ada bakat. Bakat tu macam mana kita nak menilai dia? Tak boleh kan? Tetapi dari segi maksud tersiratnya adalah mempunyai keupayaan, keistimewaan. Okey, mempunyai keupayaan, keistimewaan itu adalah ada bakat. Contoh ayatnya, Siti ada bakat dalam tarian. Siti ada bakat dalam tarian. Okey, maknanya Siti mempunyai keistimewaannya, kepandaiannya dalam tarian. Okey. Itu maksudnya ada bakat. Dia mempunyai keistimewaan dalam tarian. Dia boleh menari. Tak semua orang boleh menari kan? Tetapi Siti ada kemahiran, ada keistimewaan yang pandai menari. Okey. Contoh berikutnya, ada hati. Ada hati. Kalau maksud perkataan dia, kamu rasa ada hati. Hati ni, kamu ada hati. Apa maksud tersirat dia? Maksud dia adalah dari segi simpulan bahasanya ialah mempunyai kemahuan, keinginan, kehendak. Kamu ada hati. Contoh, tengok cikgu dah menggunakan simpulan bahasa kan? Okey, cikgu ada hati untuk melihat kamu berjaya. Contoh, cikgu ada keinginan, kemahuan untuk melihat kamu berjaya. Contoh, okey. Tengok contoh dia. Abdul ada hati untuk membeli komputer yang mahal itu. Maksudnya di sini, Abdul ni ada kemahuan hendak membeli komputer yang berharga mahal itu. Okay, dia ada keinginan, dia ada kemauan untuk membeli komputer. Okay, yang berikutnya, ambil angin. Ambil angin ni macam mana? Ambil angin. Cuba kamu buat ambil angin, cikgu tengok ambil angin. Boleh ambil angin? Okay, itu yang kamu bayangkan, ambil angin. Sebenarnya maksud simpulan bahasa itu adalah bersiar-siar, berjalan-jalan. Okey, kamu pergi ke taman bersiar-siar, pergi ke tepi pantai bersiar-siar bersama keluarga, berjalan-jalan di pasar raya. Okey, itu adalah ambil angin. Okey, selepas ni kamu boleh cakap dengan ibu bapa kamu, dengan kawan-kawan ke, saya ingin ambil angin di tepi pantai, contoh. Okey, itu maksudnya sebenarnya saya ingin bersiar-siar di tepi pantai. Okey, kita tengok ayat dia. Sebelum pulang ke rumah, kami ambil angin di zoo negara. Adakah dia ambil angin di zoo negara? Tak kan? Maknanya dia bersiar-siar di zoo negara. Okey, yang berikutnya, simpulan bahasa berikutnya, ambil berat. Ambil berat. Macam mana nak ambil berat? Adakah kamu angkat buku ni berat? Itu kan maksudnya? Bukan. Maksud mengambil berat ini atau ambil berat ini,
memberi perhatian ataupun mengambil tahu tentang sesuatu. Contohnya, bapa mengambil berat atau bapa ambil berat akan pelajaran anaknya. Maknanya, bapa kamu itu mengambil peduli, mengambil perhatian kepada kamu punya pembelajaran. Contohnya pada malam ini, kamu pergi ke kelas atau menghadiri kelas dalam talian cikgu ini, maknanya ibu bapa kamu mengambil berat terhadap diri kamu supaya kamu dapat belajar. Okey? Itu adalah ambil berat. Okey, yang berikutnya, banyak mulut. Cuba cek mulut kamu. Cuba periksa mulut kamu. Ada banyak tak? Ada banyak tak? Ada berapa mulut kamu? Ada satu. Tak ada banyak kan? Okey. Kalau kamu faham banyak mulut, so kamu bayangkan mulut kamu ni banyak. Bersepak-sepak mulut. Bukan. Banyak mulut ini bermaksud bercakap banyak. Bercakap banyak. Kalau kamu dengar cikgu cakap, banyak mulut betul lah Alif Mirza. Maknanya apa? Banyak bercakap. Yuk, Alif Mirza banyaknya bercakap. Okey, itu maksudnya banyak bercakap banyak. Okey. Lepas ni kalau cikgu tanya, kalau cikgu cakap dengan kamu, Afifah, banyaknya mulut. Jangan kamu jawab, saya ada satu mulut saja cikgu. Boleh ke jawab macam tu? Memang cikgu tahu kamu ada satu mulut, tetapi maksud simpulan bahasa itu adalah bercakap banyak. Contohnya, Razik senang mendapat kawan. Razik senang mendapat kawan kerana dia seorang yang banyak mulut. Dia seorang yang banyak mulut. Maknanya di sini Razik ni seorang yang peramah, banyak bercakap dengan orang lain. Jadi dia mudah untuk mendapat kawan. Okey, mudah untuk mendapat kawan. Seterusnya, okey, kita tengok slide berikutnya. Okey, cuba lihat di dalam petikan. Okey, simpulan bahasa yang terdapat di dalam buku teks. Okey, lihat buku teks kamu. Dalam tangan. Dalam tangan maksudnya sudah tentu dapat. Okey, sudah tentu dapat. Tengok ya, apa si Nabila ni kata kepada Nasri. Wah, cepatnya abang. Kalau begitu kemenangan tentu dalam tangan abang. Maknanya Nabila ni memberitahu abangnya bahawa kemenangan tu dah ada di dalam kemenangan tu sudah berpihak kepada abangnya sebabnya abangnya cepat. Cepat dia buat, maknanya dia akan menang. Tu Nabila cuba sampaikan dalam tangan, maknanya sudah tentu dapat. Ada bakat iaitu ada kebolehan, ada keistimewaan. Seperti tadi cikgu bagi contoh, ada bakat menari kan. Okey, dia kata kat sini, tengok betul Nabila, kamu ada bakat. Bagusnya kamu bina sungguh menarik. Maknanya Nabila ni ada keistimewaan dia pandai bina bangunan yang dia bina tu begitu cantik. Okey, begitu cantik. Okey, seterusnya. Ambil hati. Ambil hati. Membuat sesuatu untuk menggembirakan orang. Okey, membuat sesuatu untuk mengembirakan orang. Contohnya, okey, ambil hati. Adakah kita ambil hati kita ni? Letak dalam mangkuk. Ambil hati kita ni sekejap je? Tak kan? Okey, ambil hati ni maksudnya kita cuba untuk mengembirakan seseorang. Okey, contohnya cikgu menghidangkan kamu. Cikgu nak hidangkan apa ya? Cikgu menghidangkan kamu secawan teh. Secawan air teh. Walaupun kamu tak haus, kamu tak dahaga, tapi kamu cuba ambil hati cikgu dengan merasa sedikit air teh yang telah cikgu hidangkan. Maknanya kita nak menggembirakan, cikgu dah penat-penat buat air, tiba-tiba kamu sebenarnya tak dahaga pun. Tapi kamu ingin menjaga hati cikgu ni, mengambil hati cikgu, kamu pun
minumlah air itu walaupun kamu tidak dahaga. Okey, boleh? Okay, seterusnya, hati wajah. Hati wajah. Macam mana ya hati wajah ni? Okey, hati wajah ni kamu bersemangat. Okey, cikgu saya berhati wajah untuk menang pertandingan tersebut. Contoh, kamu nak menang, kamu berhati wajah untuk dapat nombor 1 dalam acara larian 100 meter. Itu adalah contoh berhati wajah. Hati wajah bersemangat ni. Okey, seterusnya, besar hati. Hati kamu besar ke? Cuba ukur saiz hati kamu. Besar tak hati? Tengok besar tak? Boleh ukur tak? Tak boleh kan hati kamu kan? Okey, besar hati itu bermaksud gembira. Okey, gembira. Kamu berbesar hati. Besar hati menerima orang beradik kamu. Menerima anugerah yang telah disampaikan. Contohnya kamu berasa besar hati kerana telah mendapat nombor 1 di dalam kelas. Contohnya, contoh lain, kamu berasa besar hati kerana dapat 6A dalam UPSR. Itu adalah contoh. Berasa gembira. Okey, gembira. Seterusnya, air muka. Air muka. Cuba tengok muka ada air tak? Ke lepas mandi ada air? Okey, tengok. Dekat muka ada air tak? Cuba rasa ada air tak? Ada air? Tak ada kan? Okey, air muka ini ialah riak. Riak wajah seseorang. Kalau gembira macam mana? Cuba senyum. Cuba tunjuk riak gembira. Gembira. Okey. Riak wajah air muka sedih. Okey, air muka sedih. Air muka gemuruh. Gemuruh takut kan? Air muka takut. Macam mana takutnya kat sini cikgu nampak ada yang tersenyum, ada yang termenung, ada yang berfikir seolah-olah berfikir. Apakah cikgu cuba terangkan. Okey. Seterusnya, buah hati. Buah hati yang macam cikgu terangkan tadilah. Buah hati orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Buah hati kamu siapa? Contoh, buah hati Irzina ialah kedua ibu bapanya. Itu adalah contoh kepada buah hati. Lepas ini, sekiranya kamu berbual atau berdialog dengan orang lain ke, atau kamu nak bercakap dengan sesiapa, kamu boleh menggunakan apa? Menggunakan apa ya? Menggunakan simpulan bahasa. Bina ayat berdasarkan simpulan bahasa yang kamu pelajari. Okey, bina ayat berdasarkan simpulan bahasa yang kamu pelajari. Okey, tadi kamu ada belajar mengenai simpulan bahasa dalam tangan, ada bakat, ambil hati, hati wajah. Besar hati, air muka, buah hati. Okey, kamu dah belajar kan? Jadi cikgu nak kamu bina ayat berdasarkan simpulan bahasa yang telah kamu pelajari. Bina ayat lain, okey? Bina ayat lain yang tidak terdapat di dalam buku teks. Kamu bina ayat berdasarkan simpulan bahasa yang dipelajari yang tidak terdapat di dalam buku teks. Okey? Bina satu ayat sahaja. Contohnya dalam tangan. Apakah ayat yang sesuai untuk dalam tangan? Ada bakat. Apa ayat yang sesuai untuk ada bakat? Buat di dalam buku latihan yang sebelum ni sama tata bahasa, buku bahasa Melayu 1. Dan cikgu harap kamu dapat menghantar tugasan kamu. Okey, menghantar tugasan kamu di dalam link Google Form yang telah cikgu sediakan. Okey,
Okey, di sini cikgu ingin maklumkan sebab apa cikgu bina link Google Form untuk penghantaran tugasan supaya tugasan kamu itu dapat terus kepada cikgu. Dan tugasan ini cikgu harap kamu dapat tulis dengan kemas. Tuliskan hari, tarikh, tajuk dia. Apa tajuk hari ini? Siapa? Pantas, simpulan, bahasa. Barulah kamu buat bina ayat berdasarkan simpulan bahasa yang dipelajari. Okey, seterusnya. Selepas tamat kelas ini, cikgu harap kamu dapat apa? Mengisi borang kehadiran. Okey, borang kehadiran, borang pengesahan, borang untuk penghantaran tugasan. Lagi apa? Okey, semua cikgu dah hantar di grup Telegram.